Itu satu bab berkaitan dengan perkara ini. Dalam suratul Baqarah ayat yang ke-186 Allah menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Di sini Allah Ta'ala menyatakan bahawa apabila hamba-Ku bertanya tentangku, katakanlah kepada mereka, aku dekat dengan mereka dan aku akan menerima doa mereka apabila mereka berdoa. Ini pula daripada suratul Baqarah. Allah janji kalau kita meminta, dia nak bagi. Kata para ulama kita, fala budda li ijabati du'a min syurut. Kita jangan lupa, bila kita meminta kepada Allah, Allah telah meletakkan syarat untuk dia menerima doa kita. Allah letak syarat, dia nak menerima doa kita. Dia letak syarat, dia nak terima doa kita. Asyaratul awal, syarat yang awal yang Tuhan letakkan supaya doa kita itu makbul, imma doa ibadah ataupun doa masalah, iaitu al-ikhlasu an takhlusu lillah fatakuna da'iyan lahu haqqan la tusyriku bihi syai'a wala ta'buduhu riya wala sum'ah wala min ajli an yuqal fulanun hajjun fulanun sakhi fulanun kathiru saum. Syarat yang pertama, kita kena ikhlas. Ini tak dapat tidak, kena ikhlas. Maksud dia, satu orang bila dia melakukan ibadah ataupun berdoa dalam masalah, dia tidak boleh syirik kepada Allah. Syirik dalam ibadah bermakna dia riak, dia sum'ah. Syirik dalam berdoa minta masalah ni, dia menyekutukan Tuhan dengan benda lain. Dia pergi kubur untuk wali. Ini semua dia dianggap tidak ikhlas. Sebab ikhlas dalam tauhid, ikhlas dalam ibadah dia tak sama. Ikhlas daripada perkataan Arab khalasa bermakna suci. Orang tapih, orang ambil madu daripada pokok tulang, orang buat turun, orang tapih madu tu. Bila orang tapih madu tu, seredak-seredak dia sangkut dekat penapih. Yang turun daripada bawah penapih itu adalah madu yang telah ditapih. Yang turun tu setelah ditapih, yang tu orang panggil khalas. Khalasa bermakna dia suci, dia telah ditapih. Maka daripada perbuatan itu datang kalimah ikhlas. Ikhlas maksud dia apa? Ikhlas ni maksud dia suci, bersih. Suci. Suci lebih tinggi daripada bersih. Kita ulang kan, walaupun ada bersih 2, bersih 3, tapi suci dia lebih bersih. Bersih dia bermakna dia hilang cemar, hilang kotor. Tapi suci bermakna dia tidak dinodai, tinggi. Jadi bila satu orang itu dia melakukan doa ul ibadah, dia melakukan ibadah kepada Allah, dia harap Allah makbul ibadah dia, dia kena sucikan hati dia. Iaitu apa dia? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dia tak boleh syirik dalam ibadah itu dengan riya, dengan sum'ah, tak boleh. Tak boleh dia mengharapkan satu orang kata kepada dia fulanun hajjun, fulanun sakhiyun, fulanun kathiru saum. Dia harap orang kata dia balik haji, orang panggil tu fulan tu haji tu. Tu fulan tu sakhiyun, dia pemurah tu. Oh, tu fulan tu banyak rajin puasa tu. Benda tu ada dalam hati dia. Kita tak tahulah ada. Bila ada, dia gugur syarat makbul doa ibadah yang pertama. Maka keluarlah ibadah dia itu daripada makna doa. Sebab doa bermakna mengharap, meminta, ingin dikabulkan apa yang dia buat. Maka bila dia tidak ikhlas dalam ibadah, maka ibadah itu tidak diterima. Ini syarat yang pertama kita melakukan doa kepada Allah. Dalam doa masalah, kita juga kena ikhlas. Doa masalah, doa minta makan, minta rezeki sihat,
Tak boleh seru benda lain. Melainkan kita hanya seru Allah Jalla wa'ala. Tak boleh seru benda lain. Macam semalam dalam kuliah Isya Pak Min, Pak Cik tu tanya, ada orang ajak dia baca doa dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat tuk-tuk wali, terima doa dia. Tak boleh. Jangan panggil benda-benda lain daripada Allah Ta'ala. Kita dah baca dah kan bagaimana kata Imam Malik dalam Muwatta, Abu Bakar itu adalah pemimpin ummah yang pertama setelah wafatnya Rasulullah. Dia adalah pemimpin ummah. Khalifahnya 4 ini semuanya pemimpin kaum muslimin. Depa 4 ni daripada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, semua sembahyang Masjid Nabawi. Depa masuk Masjid Nabawi untuk sembahyang fardu sehari 5 kali. Itu tak masuk saja-saja masuk nak beribadat. Ni masuk untuk salat 5 waktu 5 kali sehari. Kata Imam Malik, tidak ada cacatan dibuat. Setiap kali masuk, mereka ziarah kubur Nabi. Setiap kali keluar, mereka lalu depan kubur Nabi. Tidak ada cacatan sejarah. Itu kubur Nabi. Ni kuburnya huru hara ni. Ambil bas, package, pergi ziarah. Ni nama dia huru hara kat apa? Walaupun saya buka cermin mata, tapi saya tetap kenal kat apa. Jadi subhanallah, ini dia termasuk dalam apa? Dalam syirik. Syirik di mana? Dalam du'aul masalah. Kalau syirik dalam doa ibadah, riya, sum'ah. Tapi kalau syirik dalam du'aul masalah, dia boleh jadi syirik akbar. Dia boleh jadi besar syirik itu. Maka ikhlas diperlukan sebagai syarat yang pertama untuk doa kita dalam ibadah dan doa kita dalam masalah diterima oleh Allah. Ada beza orang kafir dengan orang Islam, ada. Orang kafir ni dia syirik pada Tuhan, tapi dia kaya raya, dia juga minta, dia dapat. Ya betul. Kita sedang bercakap soal ad-du'a huwal ibadah, iaitu hubungan kita dengan doa dalam bab akidah. Jadi tak ada lah hubungan akidah antara orang kafir tu dengan doa. Jadi dalam hadis Imam Muslim, Nabi kata semua hajat orang kafir Allah Ta'ala tunaikan. Allah Ta'ala bagi. Allah tukar doa dia dengan sihat badan, dengan rezeki yang luas, dengan semua. Tetapi dia akan jadi orang yang papa kedana merempak di hari akhirat. Manakala Muslim, doa dia di dunia akan jadi syafaat dia di hari akhirat. Kalau Tuhan bagi, dia dapat. Satu. Kemudian bukan saja dia dapat hajat dia juga dapat ganjaran di hari akhirat. Orang kafir, Tuhan bagi keluasan Bismillahirrahmanirrahim tu, Ar-Rahman, dia bagi. Tetapi dengan dia bagi, benda itu tidak akan jadi apa-apa pertolongan pada orang itu. Ini syarat yang pertama kata para ulama. Syarat yang kedua, asyartu tsani. Syarat yang kedua kata para ulama, wala budda aidan min an yakuna ad-du'a la udwan fi. Fa in kana fihi adwanu fa inna Allah la yuqabbaluhu law min al abu libnihi aw min al ummi libniha. Iaitu bila dia baca doa, Allah Ta'ala nak terima doa dia. Dia baca doa itu, dia kena baca dalam keadaan 100% yakin Allah Ta'ala terima. Dia tak boleh baca, dia baca dalam keadaan, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, dia tak boleh jadikan doa ini sebagai, apa dia, orang kata apa, doktor dah kata tak boleh baca doa bila tengok apa tu, boleh faham tak cara dia tu? Doktor dah surrender, doktor dah kat tangan, dia pun nampak termenung, kawan dia bisik, kawan dia kata why not last choice, dia tutup why not last punya choice, you pray, dia kata baca doa.
Baik. Dia baca doa kan. Tetapi dia meletakkan doa di mana? Last choice. Jangan letak doa macam tu. Ini sangat Allah Ta'ala tak mau terima. Kalau ada orang letak doa macam tu, si kafir lebih baik daripada dia. Pasal apa? Si kafir meletakkan doa satu pengharapan. Dia tak. Dia ada dia pergi cari tokong, dia cari berhala, dia minta tengok gambar Hindustan. Tak bagi, tokong kena maki. Maki tokong. Jadi ribut topan, doktor tengah dok potong perut hero pun, hero boleh mangkit. Wahai ubat bius tak habis lagi. Pasal apa? Doktor kena, tokong kena maki. Orang tiba-tiba orang Islam, dia buat doa tu last. Artinya dia mencuba-cuba dengan doa. Dia mencuba. Why not? Why not? Allah orang kata kan. Dia tak baca dengan 100%. Ini perkara yang kedua yang kita kena hindar, sebab Allah tak suka. Allah tak suka orang bercuba nasib dengan doa. Doa bukan cuba nasib, doa ibadah. Doa ibadah. Doa pengharapan, doa permohonan. Doa mesti dengan bukan cuba-cuba. Nak buat ibadat, kita nak masuk bermaksud. Itu yang kedua. Yang ketiga, syartu salis. Yang ketiga, kata para ulama, yashtartu ayyadu Allah wa huwa muqinu bil ijabah fala du'a'u tajribah. Dia mesti yakin 100% kepada Allah Ta'ala, sehingga kan lepas dia minta, orang kata masalah macam mana? Saya dah minta dah, Tuhan mesti bagi. Itu yang keluar daripada mulut dia, saya dah minta. Mana boleh dia tak bagi? Dia yang kata ud'uni astajib lakum. Itu yang ketiga. Yang keempat, syartu rabi'. Yang keempat, kata para ulama, ijtinabul haram. Bi anna la yakuna al-insan akilan lil haram. Faman akala al-haram min ar-riba aw fa'id, ghasya aw kadhib aw ma ashbahu dhalik fa innahu la yastajabu lahu. Assalamualaikum. Yang keempat, satu orang itu dia menjauhi benda-benda haram. Dia menjauhi benda-benda haram. Masa dia nak baca doa, dia jauhi benda haram seperti makan haram, terlibat dengan riba, menipu, berbohong. Kalau itu ada ketika dia berdoa ataupun sebelum dia berdoa, lepas dia berdoa, maka doa ini tak masuk dalam kawasan ibadah. Dia dianggap apa dia? Dia dianggap macam main-main dengan doa dia tu. Maka satu orang bila baca doa, dia tahu dalam poket dia ada duit riba, dalam poket dia ada duit rasuah. Dia tahu baju dia, kain dia pakai semua daripada benda tu. Dia tahu. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala benci. Allah benci. Dan Nabi pesan kepada kita, di antara benda yang buat doa kita dimakbul, jangan minta benda-benda yang Allah benci. Seperti satu orang, dia kata, Allahumma ja'alni nabiyan. Ya Allah, jadikan aku seorang Nabi. Mana mungkin Tuhan bagi dia jadi Nabi? Tuhan bagi dia jadi gila, masa buat gila. Jangan minta benda macam tu. Satu orang minta kepada Allah, jadikanlah aku ni seorang yang maksum. Tak boleh. Tak boleh. Ini semua benda-benda yang tak ada. Jadi ikhwan, kata para ulama, fahadhihi arba'atun syurut lid-du'a la budda min mara'atiha. Ini 4 syarat, kata para ulama, kita jaga ketika kita berdoa kepada Allah, imma dengan doa ibadah ataupun dengan doa masalah. Okay, saya ulang balik. Ini periksa kat Puan Hana? Ini periksa. Doa dari segi bahasa bermakna memohon, meminta, menyuruh, mengharap. Itu doa. Doa dari segi istilah bermakna seorang hamba memohon kepada Tuhan dia agar Tuhan dia memberikan apa yang dia hajat, ingin dia. Maka daripada itu doa dibahagi pada 2. Satu doaul ibadah, lagi satu doaul masalah. Apa dia doaul ibadah?
Satu orang beribadat, puasa, sembahyang mengharapkan Tuhan terima. Apabila dia ada sifat harap Tuhan terima, maka dia masuk dalam makna doa tadi. Maka sembahyang, bila kita tengok satu orang sembahyang, kita kata dia sedang doaul ibadah. Dia sedang berdoa dengan ibadah, mengharap terima, memohon. Satu orang nak Allah terima sembahyang dia dan mengharap redha Allah. Yang kedua, doaul masalah. Apa dia? Seorang hamba meminta supaya Allah selesaikan masalah-masalah dia. Makan, minum, rezeki, ampun dosa. Itu dua jenis doa yang dibahagi. Kemudian yang ketiga, kita belajar tadi 4 syarat para ulama letak. Satu, doa itu diterima. Satu, ikhlas. Ikhlas dalam doa ibadah, ikhlas dalam doa masalah. Apa makna ikhlas dalam doa ibadah? Tidak ada syirik, tidak ada riak. Syirik dalam ibadah bermakna tak boleh ada riak, sum'ah, harap puji orang. Syirik dalam doa masalah, jangan seru lain daripada Allah. Jangan percaya ziarah kubur sekian doa makbul. Jangan percaya. Kepercayaan itu boleh mendatangkan syirik akbar. Boleh mendatangkan syirik akbar. Yang kedua, satu orang itu dia berdoa bukan testing. Dan doa ini bukan penyudah. Tak. Doa bukan penyudah. Dia mula hidup dia dengan doa. Sehingga kan kata para ulama, mulakan berhubung diri dengan Allah dengan berdoa. Kita muamalat, kita nak cari nilai di sisi Tuhan, start dengan doa. Hari ini kita doa, besok doa, akhirnya Allah akan ilhamkan kepada kita macam mana tutur bahasa yang baik depan Tuhan. Yang ketiga, bila kita berdoa pada Allah, kita yakin doa kita itu diterima di sisi Allah. Dan yang keempat, jauhi benda-benda haram, benda-benda Allah benci masa kita baca doa. Pasal itu satu orang baca doa, dia masuk benda-benda bid'ah. Allah benci benda bid'ah ni. Allah tak suka. Maka itu kita bincangkan tadi. Ikhwan, kita tengok sedikit apa yang para ulama kita sebut. Saya ambil satu perkataan Ibn Qayyim dalam buku dia Ada' wa Dawa'. Ada' wa Dawa'. Satu buku yang menarik, bermakna penyakit dan ubat. Ibn Qayyim menulis kitab penyakit dan ubat. Ibn Qayyim kata, doa ini termasuk ubat yang sangat bermanfaat. Ibn Qayyim menyatakan doa adalah ubat yang sangat bermanfaat. Dan doa juga dia menjadi musuh kepada bencana yang berlaku. Doa itu dia menjadi musuh kepada ghaflah dalam hidup kita. Bila hidup kita kena ghaflah tu dia takut dengan doa. Bila mai doa, ghaflah tak boleh duduk. Ibn Qayyim kata, doa ini dia akan memerangi, mengubati, mencegah, menghilang, mengurangi bencana yang menimpa orang yang berdoa itu. Jadi pasal itu kita tengok syaratnya 4 tadi, dia tak boleh jadikan doa ni sebagai why not itu tak boleh. Sebab kekuatan memerangi kena ada pada doa. Ibn Qayyim kata satu contoh yang menarik. Sebenarnya saya buat ni nak putus stamp. Sekali nak print pergi buat kapelah jingga pula. Dia bunyi macam nak runtuh rumah. Berdebum. Nasib baik saya punya orang kanan ada. Tapi dalam frame satu lah, nanti kita frame, kita bagi dalam kuliah kita. Saya senaraikan Ibn Qayyim punya perkataan berkenaan dengan doa ini. Kata Ibn Qayyim, doa dan ta'awuz. Doa ada apa makna ta'awuz? Kita ucap perlindungan supaya a'udzubillah tu, kita kata a'udzubillah maksudnya kita berlindung diri dengan Allah. Doa dan ta'awuz, kata Ibn Qayyim, memiliki kedudukan sebagaimana layaknya satu senjata. Doa ni, bila kita baca doa pada Allah, sama dengan kedudukan satu senjata. Kehebatan sebuah senjata sangat bergantung kepada pemakainya. Bukan hanya dari ketajamannya. Jika senjata tersebut adalah senjata yang sempurna, tidak ada cacatnya,
lengan penggunanya adalah lengan yang kuat serta tidak ada suatu penghalang, maka tentulah ia mampu dipakai untuk menghentam musuh dan mengalah musuh. Namun apabila salah satu dari tiga hal tersebut hilang, maka kesannya juga melemahkan dan berkurang. Doa, kita baca doa tak makbul, kita baca doa tak makbul. Ibn Qayyim kata, baca doa dengan senjata dia sama. Satu orang ada senjata yang tajam, tapi dia tu lembik. Dia tu lembik, Pak Amit, jenis sotong. Dia duk takik timun tak lepas. Senjata tajam, tapi dia duk jalan tak lepas. Dia bukan masalah senjata, lengan dia tak kuat. Senjata tajam, lengan kuat dan tak ada penghalang menghalang, maka musuh lari. Maka itulah kata dia teori kita berdoa. Kenapa doa kita tak kuat? Dia ada hati yang tak kuat. Dia ada ucapan yang tak kuat. Dia ada emosi dan minda yang tak kuat. Tapi kalau semua tu berjalan, lengan yang kuat, doa yang dahsyat dan tidak ada penghalang, maka musuh mana berani rapat. Itulah kata dia kedudukan sebuah doa. Karena itu Imam Ibn Qayyim, ada beberapa Imam Ibn Qayyim tulis dalam buku dia yang saya tidak sebut, benda-benda yang agak menakutkan kalau kita nak cerita ke orang pun, dalam buku dia bagaimana kisah-kisah para sahabat berdoa dan doa mereka makbul. Orang putih kata makbul tu lala tu juga. Orang putih kata apa pakcik? Lala tu juga immediately. Ya, lala tu makbul. Dan kisah-kisah ni kita boleh dengar dan kita jadikan dia sebagai penutup cerita wali-wali yang tak tentu hala ni. Orang percaya wali, tapi kalau kita baca Ibn Qayyim menghimpunkan bagaimana terjadi pada sahabat Nabi baca doa. Dia dirompak dalam adab wa dawa, dia dirompak. Musuh letak pisau dekat dia. Musuh kata harta hang pun aku mau, nyawa hang pun aku mau. Ya, anak murid kepada Hasan, anak murid kepada Nasaruddin Albani, iaitu Syekh Salim Hilali, Salim Hilali, ketika dia komen adab wa dawa, dia menyatakan mata rantai kisah ini semuanya daripada jalur yang sahih. Musuh letak pedang, aku mau duit hang, aku mau nyawa hang. Dia kata pada musuh, hang dah ambil dah duit aku, mau nyawa aku buat apa? Aku mau juga, dia kata. Dia kata dekat kawan tu, boleh bagi aku semayang sah, lepas tu ambil nyawa aku. Dia semayang, dia baca doa, dan doa itu ada dalam adab wa dawa. Ketika dia berdoa, di akhir doa dia tu dia memuji Allah, Tuhan yang maha kuat, Tuhan yang maha gagah, Tuhan yang maha mengetahui. Akhir doa dia kata, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Dalam dia kata tolong dia tu, tiba-tiba dia yang baca doa dan musuh yang letak pedang dekat leher dia tu boleh nampak satu debu kuda daripada arah depan datang dengan meluru, dan dia nampak di depan kepala kuda tu ada satu tombak diletak. Dengan meluru tanpa musuh ni tempat bergerak, kawan yang naik kuda tu terus tikam ke dada musuh tu, kena jantung dia dan rebah. Ya, Ibn Qayyim merakamkan kisah ni dalam adab wa dawa, kemuliaan para sahabat, karamah para sahabat Allah tunjuk di dunia. Lepas benda tu jadi depan mata dia, Ibn Qayyim cerita, dia kata kepada orang ini, siapakah kamu? Dengan kemuliaan kamu Allah tolong aku. Hang ni siapa? Dia kata. Sehingga Allah jadi hang tu penyebab aku ditolong. Aku berdoa kepada Allah, tiba-tiba Allah jadikan hang penolong aku. Apa kawan ni jawab pada dia? Dan ungkapan itu disimpan dalam kitab adab wa dawa. Kata dia, ketika hang berdoa, hang kata tolong aku, tolong aku. Suara hang naik pada langit pertama, bising langit pertama, naik langit kedua, bising langit ketiga, sampailah naik langit ketiga, aku berada di sana dan aku memohon kepada Allah untuk tolong. Ibn Qayyim kata, inilah karamah para sahabat, malaikat pun turun ke bumi untuk menolong mereka dalam berdoa. Oh subhanallah, ni wali kita pergi dinner dengan malaikat. Kata tak pergi kuliah hari ni? Tak boleh. Dia kata, ada lunch lah dengan malaikat.
Betul-betul wali kamjat ni semua. Allah akan hantar malaikat bantu. Itu sabit, sangat jelas ada. Ingat tak balik kita cerita dulu Pak Amir, seorang wanita Amerika, di Amerika tu, wanita Melayu di Amerika yang diculung. Ya, malaikat memang tolong. Malaikat membantu. Tetapi bukan malaikat meh sahabat dengan kita duduk 24 jam bisik, hari ni hari Senin. Tak, ini semua syaitan. Tetapi kehebatan doa itu telah dirakam oleh Ibn Qayyim dalam kitab dia Ada' wa Dawa. Jadi kata Ibn Qayyim, orang yang baca doa, yang pertama eloklah dia perhatikan beberapa tempat yang hadis sahih mencadangkan kepada kita kawasan-kawasan yang makbul doa. Dalam hadis banyak, di antaranya saya senaraikan satu dua perkara yang disebut dalam riwayat yang sahih di mana doa kita makbul. Di antaranya doa kita makbul iaitu pada malam Lailatul Qadar. Eloklah orang yang ada hajat, nak ibadat dia diterima, nak doa dia diterima, pulullah pada kawasan-kawasan ni beribadat dan berdoa. 1/3 malamnya akhir setiap malam. Tak sembahyang pun tak apa. Buat sesuatu yang baik supaya diterima. Berdoa ke, bersugi ke, sebut nama Allah sepatah, baca Quran ke, baca buku ke. Ini semua termasuk ibadat yang baik. Disenaraikan selepas daripada salat fardu ataupun dalam tahiyat akhir dalam salat fardu. Ini kawasan yang mustajab doa. Antara azan dan iqamah pada hari Jumaat itu ada sampai nak masuk maghrib ada doa yang mustajab. Mesti kita berdoa. Majlis-majlis ilmu, macam majlis ta'lim, majlis ilmu, ketika minum air Zam-Zam, kita berada di telaga Zam-Zam, minum Zam-Zam, oh ini mustajab doa. Adapun Zam-Zam bawa main Malaysia, saya tak tahu. Jual pula 100 200. Zam-Zam Tuhan bagi percuma, kita pergi jual pula. Tak apalah. Tapi yang penting minum Zam-Zam ada doa yang mustajab. Ketika berada di Safa dan Marwah, ini sabit daripada riwayat yang sahih. Ketika berada di hari Arafah, malam Arafah, Ibnu Qudamah dalam kitab dan Minhajul Qasidin dia kata malam hari Arafah dan hari Arafah itu ada doa yang sangat makbul. Doa setelah melakukan sedekah sangat makbul. Sangat makbul. Pasal itu lepas kita bersedekah mesti baca doa. Mesti baca doa. Kalau kita rugi, kita rugi. Kita sangat-sangat rugi kalau kita tak berdoa lepas sedekah. Sedekah macam mana? Sedekahnya kita bagi jantung kita berbunyi. Dum. Dum. Maknanya kita bagi sampai pok kaliau. Jantung kita bunyi. Dum. Dum. Kita peluk jantung kita, kita kata ya Allah, hang terimalah sedekah aku dan aku mengharapkan balasan hang. Sangat makbul. Kita nak pergi ziarah orang sakit dan kita rasa nak baca doa pada dia, dalam perjalanan nak ziarah dia, sedekah dulu. Sedekah. Nabi kata apa? Rawatlah orang yang sakit dengan sedekah. Sedekah. Bila kita sedekah, lepas tu kita baca doa untuk dia. Doa kita makbul. Kan? Saya ingat ada beza, kita ada 600, kita bagi RM50, dan dalam kepala kita, dalam poket kita ada baki 550, kan? Dengan dalam poket kita ada 50, kita bagi 50. Ada beza tak? Ada beza. Sebab bila kita ada banyak, kita bagi, kepala kita kata tak ada rugi apa. Kita ada tempat bergantung. Kita bergantung pada baki. Tapi kalau kita ada 20, kita terbagi, bukan nak bagi, terbagi. Duk ingat ambil 10 tu selai, rupanya dia terlipat 2 bagi terus. Gagau-gagau, masuk angin, keluar asap. Masa tu muka berubah. Peluk jantung kita. Ya Allah, terimalah. Pasal apa? Kita bagi masa tu, kita hilang tempat bergantung kecuali kepada Allah. Ini keadaan sedekah yang sangat makbul. Dan doa kita pasti makbul. Doa masa bila makbul? Doa ketika kita safar
Macam Kak Poh dengan Abang Zahar ni, makbul doa. Safar. Kita boleh minta kepada Allah Ta'ala, minta Allah terima ibadah kita, minta Allah selesaikan masalah-masalah kita. Bila doa kita makbul, saat benar-benar berada dalam kesempitan, desperate betul-betul. Dia bukan kemiskinan, dia desperate. Kita bertemu dengan satu waktu betul-betul ni nak pakai duit ni, tak ada. Boleh bayang tak, kita pergi tempat orang, kita tengok minyak kereta kita kosong kan, kita terus masuk tempat minyak, kita pergi bagi tahu kat dia, ni bangla duduk situ, dia kata berapa, kita kata 30, dia pun picit 30, dia bom minyak 30, seluruh poket, wallet tak bawa. Pergi sampai Kuala Lumpur, muka nak jadi besar mana. Kita duk buat Assalamualaikum, dia kata 2 hari sudah 4 orang dah lagu ni. Dia habang kat kita, 4 hari sudah, dah 2 hari sudah 4 orang. Masuk hang ni, lepas 3 hari 5 orang. Kita betul-betul desperate baca doa. Sangat makbul. Doa kita sangat makbul. Tapi dengan syarat-syarat tadilah, bukan kita try tengok dah. Memang kita berdoa. Ibn Qayyim juga menyenaraikan masa kita berpuasa, doa kita makbul. Kita puasa, doa kita makbul. Dan Ibn Qayyim kata doa makbul ini doa pemimpin yang adil. Doa dia makbul. Tak tahulah dia pernah api ini adil ke tak adil, saya tak tahulah. Mungkin qaplah sikit lah. Ibn Qayyim kata ada lagi satu tempat doa kita makbul. Apa dia? Iaitu pada saat Allah mengilhamkan kepada kita untuk berdoa. Ketahuilah dibuka pintu istijabah. Allah mengilhamkan. Kita ada satu masalah, tiba-tiba Allah tak ilham kita baca doa, Allah ilham kita usaha dulu. Kita pun usaha. Bermakna ketika itu kejayaan kita bukan dengan doa, dengan usaha. Ini kejayaan yang biasa. Tapi bila kita ada satu ghaflah, tiba-tiba Allah ilham kita nak baca doa dulu. Bila Allah ilham pada kita nak berdoa, kata Ibn Qayyim, ketahuilah apa dia? Allah nak membuka pintu makbul. Yang ni rasanya semua ada bahagian. Semua ada bahagian. Kita kata, ya Allah aku sakit, tolong aku, ya Allah aku sakit. Dan Imam Ghazali dalam Ihya dia sebut, dia kata di antara doa yang makbul itu ialah bila Allah ilham kepada kita nak ulang satu-satu doa tanpa jemu. Dia kata ada benda yang Tuhan nak bagi tahu pada kita. Ya Allah ampunkanlah dosa aku, ya Allah sembuhkanlah penyakit aku. Itu kawan mai. Kawan kata macam mana? Dia kata makan ubat, makan dah, pergi duduk lagu tu jugalah. Kawan tu kata baca doa, tengok duduk baca. Dia kata bila ni duduk lagu tu juga. Lepas tu Allah beratkan mulut dia nak ulang benda tu. Kata Ibn Qayyim, ini ada petanda bila satu orang itu Allah izin pemikiran dia nak ulang. Wahai tak makbul lagi, nak ulang. Ini petanda ada istijabah di sisi Allah Jalla wa'ala. Ikhwatul iman, sedikit kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, seeloknya orang yang nak berdoa itu pastikan dia berdoa dengan menghadap ke arah kiblat. Kita pergi tanah kubur pun baca doa pada orang mati arah kiblat. Kita duduk ke arah kiblat. Pastikan kita berdoa dengan arah kiblat. Pasal tu orang duk ziarah kubur Nabi kan, ustaz-ustaz Arab yang duk jaga kubur tu dia duk habang. Dia duk habang kepada kita arah kiblat. Nak tengok kubur Nabi. Tapi bila kita angkat tangan, dia ke sana. Dia kata kiblat. Ya. Kerana kita berdoa ke arah kiblat. Ibn Qayyim kata berdoalah dengan dalam keadaan suci. Kerana arah yang paling mulia adalah arah kiblat. Keadaan yang paling mulia adalah keadaan berudu. Bertemu dua kesucian ini, dua kemuliaan ini, doa kita makbul, dia kata. Ibn Qayyim kata kita berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Dan hadis-hadis menyebut kepada kita tentang
mengangkat kedua tangan itu sangat banyak. Ibnu Taimiyah menyebut kepada kita apa dia? Kata Ibnu Taimiyah, adapun tentang Nabi SAW mengangkat kedua tangan di waktu berdoa, maka sesungguhnya telah diriwayatkan hadis-hadis yang sahih lagi banyak jumlahnya. Berdoa dengan mengangkat tangan, kata Ibnu Taimiyah, memang daripada Nabi. Kadang-kadang sampai angkat tangan sama dengan bau, terutama dalam minta hujan. Ini semua banyak. Tapi kata Ibnu Taimiyah, tidak ada satu pun hadis yang sahih. Tidak ada satu, tapi kata Ibnu Taimiyah, sedangkan tentang mengusap tangan ke muka selepas berdoa, tidak ada satu pun hadis yang sahih. Lepas baca doa, sapu muka. Ini kata Ibnu Taimiyah tidak ada riwayat yang sahih. Kalau ada satu dua hadis pun, kesemuanya tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Jadi kita angkat tangan ketika berdoa itu sunnah. Sapu tang muka, kita bila tengok orang sapu muka, kita tak bolehlah bantah dia. Kita kata, apa ni sapu muka? Itu hak dia. Dia kata bukan, kata muka pungkuk aku nak sapu, nak kata apa? Hak dia, tangan dia. Tapi kita ketika melakukan doa, kita ikut cara Nabi. Tidak ada riwayat-riwayat yang sahih. Tetapi Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin, dia kata sapu muka, sebab di situ ada nilai-nilai keberkatan. Imam Ghazali dalam Ihya kata sapu muka. Jangan berdoa dengan tangan kita buka besar-besar, kata Imam Ghazali. Tangan kita makin apa? Makin rapat, dia kata lebih tawaduk. Lepas tu sapu muka, ada nilai keberkatan. Banyak para ulama cakap lagu tu. Tapi dari segi dalil, dari segi nas, tidak ada yang sah. Maka lepas kita baca doa wassallallahu ala Muhammad walhamdulillah rabbil alamin, cukup kita buat lagu tu. Cukup kita angkat tangan kita lagu tu. Kita buah kita kucukkan. Tapi ini semua tidak ada riwayat daripada Nabi. Tapi angkat tangan itu memang ada riwayat. Imam Ibn Hajar Asqalani menyebut dalam kitab dia Fathul Bari daripada perkataan Imam Al-Qasim bin Muhammad. Kata Imam Al-Qasim bin Muhammad, aku melihat Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, berdoa dengan mengangkat kedua tangan dia sampai ke arah bau, dan tangan dia tu dia rapatkan ke muka dia. Ibnu Umar angkat tangan sampai ke bau dan tangan dia tu rapat dengan muka dia. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab dia Fathul Bari. Dan ikhwatul iman, para ulama kita kata ketika kita berdoa kepada Allah, ada beberapa perkara yang jangan kita lupakan. Kita minta lah apa kita nak minta. Minta api turun sikit, boleh, tak ada masalah, boleh minta. Tapi ada beberapa perkara yang perlu kita minta. Di antaranya, mesti kita meminta hidayah dalam sepanjang kita baca doa. Jangan sampai kita minta ni hidayah lupa minta. Mesti minta hidayah. Yang kedua, jangan lupa minta supaya Allah ampun dosa kita yang dah lalu, dan Allah pelihara kita daripada dosa-dosa yang akan datang. Bila kita nak terlibat dengan dosa, ada macam ingatan daripada Allah. Orang tu bagi nasihat, orang ni bagi nasihat. Ini jangan lupa kita minta. Minta supaya Allah masukkan kita dalam syurga dan jauh daripada neraka. Jangan dok pergi baca, ya Allah aku tak layak masuk syurga, aku tak mau masuk neraka. Nak duduk tak mana betul-betul. Minta supaya nak syurga. Ya Allah aku nak syurga, dah aku tak mau neraka. Minta. Tapi tahulah dengan bahasa minta, bukan bahasa arah. Ni Tuhan aku punya duk ingat, neraka aku tak mau. Yang tu bukan minta, yang tu share partner. Minta, bahasa kita minta. Jangan lupa minta apa dia? Supaya kita selamat dunia dan akhirat, dan kita selamat daripada segala bencana dan malapetaka dan fitnah dalam dunia. Ini semua fitnah dalam dunia. Gula naik, jangan abah ke orang ni, hasil kita. Dari segi pemerhatian politik, moral of the politik, kat puan, dia ada moral dia kan. Moral ni apa dia? Kita nak belajar moral tu. Bila naik benda-benda ni semua, dia jadi apa? Dia jadi naik taraf tekanan hidup rakyatnya marhain, miskin.
Bila naik taraf hidup, jenayah naik. Ini moral. Pasal itu tak tahulah pemimpin ni bagi alasan begitu begini, besok ada perbincangan di hadapan Tuhan. Tak tahulah pemimpin ni kaya-kaya, betul tak payah bayar. Isi minyak percuma, income tax tak kena. Audit negara bagi tahu. Bukan mamak pasembah tepi jalan bagi tahu. Audit negara bagi tahu. Bil api di Seri Perdana 2 juta. Bil api kat apa? Bil api boleh buat sekolah. Kan? Allah, ini semua cerita yang raja duduk bawah pokok tu lah. Pasal tu raja duduk bawah pokok. Bil api 2 juta Pak Hamid. Ni cerita di mana? Pasir Dua Butir. Tempat kita tak ada, insya-Allah. Dia kena minta. Ni semua malapetaka lah. Ni semua malapetaka. Apa lagi? Jangan lupa minta kepada Allah istiqamah untuk taat di atas ad-din, agama ini. Kena minta istiqamah. Juga kita minta apa dia? Allah tetapkan nikmat Islam dan Allah tetapkan kita di atas sunnah dan Allah jauhkan kita daripada berpaling daripada sunnah ni. Kena minta kepada Allah. Mintalah makan, minum, sihat ke apa ke, minta. Tapi ni jangan lupa minta. Dan juga kita minta, saya senaraikan beberapa yang ulama sebut, memohon kepada Allah agar selamat daripada bahaya bid'ah yang menyerupai kebenaran. Supaya Allah selamat kita daripada bahaya bid'ah yang dia main dalam wajah kebenaran. Ini dalam bahasa Arab kita panggil talbis. Apa dia? Izharul batil ala suratil haq. Dia menampakkan rupa dia tu batil, tapi dia menjelma dalam rupa kebenaran sampai semua orang ikut dia. Pasal itu di antara doa, Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Orang baca takat tu, tapi ada di bawah orang terlupa baca. Yang Nabi baca sampai habis, apa dia? Wala taj'alhu multabisan alaina fanadillu. Itu sambungan dia. Ya Allah, janganlah hang jadikan kebatilan itu pakaian kami sampai kami tak sedar kami sesat kerananya. Bila dah kebatilan jadi pakaian, kita nak beri dia hak, dia rasa macam kita pergi tarik baju dia lawan kita. Wahai, kita nak buang kebatilan, dia kata macam kita nak telanjangkan dia. Apa ni? Hang ingat aku duk buat ni semua bukan agama. Hang saja mengaji agama. Dia tak nampak kebenaran. Cuba bayang, kita nak bagi tahu, kata pak cik, Nabi ajak kita masuk rumah ni baca doa. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ni doa masuk rumah. Bukan masuk rumah pi azan. Azan ni tunggulah masuk waktu. Dia masuk rumah baru dia azan. Kita kata masuk rumah baru baca doa ni. Baca doa ni. Lepas tu Nabi suruh baca suratul Baqarah. Kalau kita rasa rumah tu ada ganggu-gangguan, baca suratul Baqarah. Lah ni Pak Hamid, siapa masuk rumah tak kena ganggu? Bila elektrik naik tak ganggu rumah? Nak on tu, nak seria. Ya. Rumah besar, lampu pelan kecil, ini semua pandangan yang baik untuk perompak. Ya, naik, jenayah meningkat. Akan ada orang melakukan samun yang tertekan, duit tak cukup. Kena melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi pasal itu kena doa, ya Allah, wala tusallit alaina, janganlah hang hukum kami dengan pemimpin yang tak sayang pada kami, ya Allah. Itu ada doa daripada Nabi. Baik, ikhwatul iman. Jadi itu berkaitan dengan kita punya doa. Dan kemudian ikhwan, saya senaraikan beberapa doa yang saya rasa ada 2 muka surat saya senaraikan. Nanti kita akan putus setiap pakcik, kita akan bagi dalam kuliah kita. Di antaranya doa kenuri ni. Ni musim kenuri. Kenapa kenuri baca doa? Adab kenuri, apa dia? Ni kenuri kahwin, mendoakan
doa mempelai tu. Dengan doa yang Nabi ajak dalam hadis At-Tirmizi, apa dia, kita jumpa mempelai, kita kata dekat dia, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Siapa pergi makan kenduri tak baca doa ni, dia tak bagi hak pengantin. Pasal itu pengantin lepas makan nasi pengantin, jangan duduk macam topek kong tang situ. Mesti round dewan. Paling best pengantin duduk tang muka pintu, supaya orang mai, orang jumpa dia dulu, orang boleh bagi salam kat dia, dan terus orang boleh baca doa ni. Dah habis baca doa ni, kita pergi carilah habuan yang disediakan kat kita, makanlah. Habis kita makan, kita mesti mendoakan tuan rumah sebelum kita balik. Ini hadis diriwayatkan daripada Abi Daud. Habis kita makan semua, kita nak balik, kita baca Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini kita baca untuk tuan rumah yang panggil kita makan. Ataupun hadis Imam Muslim, Allahumma ta'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan pada orang bagi aku makan, bagilah minum pada orang yang bagi aku minum. Ini semua kita kena apa? Takkan nak bawa kertas ni 24 jam. Kenapa? Pendek-pendek. Itu hak. Dan kita tak boleh balik lagu tu aja, tak boleh. Tak makan kenduri, kita mendoakan dia. Pengantin itu mesti didoakan. Nak balik, kita doakan tuan rumah. Kalau kita nak balik, tengok tuan rumah sibuk, kita tak dan jumpa dia, tak apalah. Masa kita nak balik tu, sambil duduk berjalan balik, baca doa ni. Kalau kita boleh jumpa tuan rumah, kita salam dengan dia, kita baca doa ni bagi dia dengar. Allahumma at'imni man at'amani wasqi man saqani. Hang duk kata hang maki aku ke? Tak, bukan maki, baca doa. Hang minta apa? Minta Allah Ta'ala bagi hang makan dan bagi hang minum macam hang bagi kat aku makan, macam hang bagi kat aku minum. Itu kita himpunkan doa-doa yang pendek. Dan saya himpunkan doa, kita pergi ke rumah majlis akikah. Bila kita pergi akikah, ini saya ambil daripada Al-Azkar Imam Nawawi, apa yang kita kena baca? Comel budak ni hidung macam hang nah. Tak baca tu. Hidung macam siapa pun tak apa. Macam penjamun tarbus sudah. Jadi bila kita pergi tengok budak akikah, kita baca barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahiba wa balagha ashuddahu wa ruziqta birrahu. Ini kita baca majlis akikah. Pasal tu majlis akikah ni doa dia, bukan doa tahlil. Buat kenduri anak beranak, tapi baca doa orang mati. Takkan mangkak punya cerita ni Pak Mi. Dia memang budak tu mati ke? Dia nak budak tu elok, kenduri akikah, syukur. Baca doa orang mati. Kalau budak tu reti, budak tu golek kepala. Dia kata, pak aku ni, orang Kelantan kata bengong sekmo. Maka kita kata barakallahu laka fil mawhub. Semoga Allah berkati engkau kerana Allah telah memberi kepada engkau cahaya mata. Wa syakartal wahib. Sewajarnya kau bersyukur pada Allah. Wa balagha ashuddahu. Insya-Allah budak ni akan membesar dengan baik. Wa ruziqta birrahu. Semoga Allah rezekikan budak ni buat kebaktian kepada hang. Itu doa dia. Dan ini kita baca doa untuk siapa? Untuk mak bapak budak tu. Untuk budak tu sendiri, kita bacalah doa yang kita dah hafal. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma barik lahu. Allahumma barik lahu. Allahumma akthir malahu. Ya Allah, berkati budak ni, bagi rezeki yang banyak pada dia, bagi dia sihat. Itu untuk budak tu. Ini untuk bapa dia. Dan juga saya bubuh di sini doa untuk suami kepada isteri dia. Lepas angkat nikah, Nabi suruh baca doa ni. Tak tangan atas kepala isteri, Nabi suruh baca doa ni. Di kita dah terlambat sikit lah. Kan? Tapi tak apa, kita ada anak, ada cucu. Ataupun kita nak buat siri ulangan balik pun boleh. Kita buat majlis kenduri lagi sekali. Kita panggil semua mai, kita duduk atas bersanding balik. Kita dengan bini kita lah, bukan bini baru. Bini kita tu juga. Kita nak ulang balik supaya boleh baca doa ni.
Anak-anak dia tengok awak lah, bapa aku sejak elektrik naik jadi lagu ni. Pasal kita nak repeat balik doa ni pun boleh juga. Ikhwatul iman, ini di antara tazkirah pendek kita sebagai ganti kepada kuliah kita. Itu yang saya rasakan, nanti saya akan putus step ini, saya akan bagikan kepada kita semua insya-Allah. Saya ingat dekat tu dulu sebab saya ada lagi satu kerja sikit. Lagi saya main balik, ada satu kerja saya kena buat. Jadi ikhwatul iman, mudah-mudahan apa yang kita ni ada manfaat untuk kita dan manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok kita ada kuliah, esok lepas tu Ustaz Luqman